Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, inna akramakum indallahi atqakum. Kaum muslimin, hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah kita hari ini dalam hari Jumaat, suasana langit yang mendung, langit yang akan menurun hujan tak berapa lama lagi. Alhamdulillah, kita agak kata hujan yang Allah Ta'ala menurunkan kepada kita, dan di mana-mana tempat pada tahun ni agak kata hujan rahmah, bukan hujan balak, bukan hujan untuk nak cuba iman kita. Kita berdoa lah semoga air hujan yang langit akan cerah, langit akan buka perut dia, turun kepada atas muka bumi tahun ini, jadi segala air yang membawa rahmah, membawa kebaikan kepada makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang ada di permukaan bumi ini, termasuk juga kita manusia. Maka alhamdulillah, dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita, kita boleh guna demi untuk menjalankan hidup kita selaku seorang hamba Dia yang beribadah kepada Dia. Dan dengan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala memberikan kepada kita, kita boleh menggunakan segala nikmat itu demi untuk meningkatkan darajah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kata, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah di kalangan kamu yang paling bertakwa lebih daripada orang lain. Kaum muslimin yang dihormati Allah Ta'ala dan kaum muslimin yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, takwa adalah setinggi-tinggi darajat iman seseorang hamba Allah Ta'ala hidup atas dunia Allah ni. Takwa itulah orang panggil sebagai matahari yang menyuluhkan dan menghambatkan dan menghalaukan gelapan zulumat. Gelapan-gelapan yang ada di hadapan kita. Yang maksud di hadapan kita saat ini ialah gelapan yang akan ada di hadapan kita esok hari, contohnya lusa, tulak dan seterusnya. Dan juga takwa saat ini boleh menghalaukan, boleh menghambatkan, boleh menghapuskan kegelapan kita yang kita akan pergi kepada stesen lagi, iaitu stesen barzakh, stesen kubur. Dengan ada kita bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lain tak bukan seumpama kita membawa satu spotlight, satu lampu, satu lilin demi untuk nak menghambatkan kegelapan yang ada dalam kubur saat itu. Dan dengan takwa ini juga kita dapat menyuluhkan jalan kita, yang kita akan berjalan terus menerus kepada syurga insya-Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kaum muslimin yang dihormati Allah Ta'ala, dengan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita, jangan lupa kita syukur kepada Dia. Dan di antara perkara yang kita kena syukur ialah nikmat Islam yang Allah Ta'ala menjadikan kita seorang muslim. Dan kita berdoa juga kepada kaum yang belum Islam lagi saat itu, dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka memeluk agama Islam pada suatu hari nanti. Dan juga kita berdoa, semoga mereka-mereka yang tidak mengenal ataupun mereka yang ada niat tak baik kepada agama Islam, satu hari nanti Allah Ta'ala akan curah nikmat Dia dan hidayah Dia kepada senubari dan dada orang yang ada niat tak baik kepada Islam itu. Dia nampak hakikat yang sebenar kebaikan Islam,
maka dialah orang yang akan membantukan agama Islam kita pada masa depan. Seperti mana berlaku pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Umar bin Khattab, sebelum beliau memeluk agama Islam, maka di situ satu cabaran yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panggil duk sedia-sedia, dan di situ juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa semoga Umar dapat memeluk agama Islam. Maka satu harinya Umar itu dapat memeluk agama Islam. Dengan keislaman Umar itulah agama Islam mengebarkan kepada kita dan seluruh tempat itu di antaranya. Maka kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala dia suka kelih kepada kita selaku hamba dia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala tak suka kepada hamba dia yang melakukan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman kata, innallaha la yuhibbul zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak kenal, tidak suka kepada orang yang melakukan kezaliman. Kaum muslimin, kezaliman dia turunkan kam, dia berlawan dengan takwa. Orang yang ada sifat zalim berarti kata sesaat itu ketakwaan tidak ada dalam hati dia. Dan sebaliknya, barang siapa yang ada ketakwa ataupun takwa bertapak dalam hati dia, maka disitulah berarti kata kezaliman tidak ada di dada dia. Maka alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Ta'ala, kita puji kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan berkatanya alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Dah, dengan nikmat Allah Ta'ala kita boleh dapat menggunakan kebaikan-kebaikan saat itu demi untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka takwa saat itu dia ada alamat dia. Kamu takwa dengan bahasa Arab. Kalau kita nak buh bahasa Melayu betul-betul, takwa ni mana takut. Takwa ke takut kan krong ton wai seng nai kerap kau cai ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu orang panggil takwa. Takwa ialah kita membimbingkan diri kita duduk dalam pagar yang Allah Ta'ala letak pagar. Jangan kita lakuh pagar, jangan kita kerabat pagar. Apabila kita lakuh pagar, kita kerabat pagar, disitulah nama katanya kita sudah melaku kezaliman. Tanya tentang kezaliman yang kita laku saat itu kepada pia kata. Terutama kalinya kita buat kezaliman saat itu terhadap diri kita sendiri. Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri perintah kepada kaum manusia semua saat itu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, beriman kepada Allah Ta'ala. Takdirnya ada manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tanya siapa yang rugi? Bukan orang yang beriman rugi, yang tidak beriman itulah orang yang rugi. Lalu tu alamat kata kita ni bukan orang yang rugi, dan alamat juga menunjuk kata kita ni orang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antaranya hati kita yang penuh dengan sifat takwa. Hati kita yang ada 4 bilik, 4 cong. Semua setiap cong saat itu kita buah kalimah takwa. Maka takwa situlah dia suluhkan mari di mata kita. Maka mata kita tak melihat, mata kita tak tengok benda-benda yang mencarikan adab takwa. Takwa yang ada di hati kita saat ni, dia hala lagi di telinga kita. Maka telinga yang bertakwa saat itu, dia tak dengar benda-benda yang maksiat. Dia tak dengar benda-benda yang sia-sia melalaikan hidup dunia dia dan akhirat dia. Oleh kerana telinga dia bertakwa, dia tahu kata sekadar mana gapo dia patut dengar, gapo dia tak patut dengar. Kalaulah siapa suka dengar benda-benda yang tidak berfaedah, suka dengar orang mubah, tu nak rakyat kata telinga kita tidak takwa lagi. Apabila telinga tidak takwa, itu nak rakyat kata hati kita kurang takwa. Apabila mata kita suka kelih benda-benda keaiban orang lain, itu tanda kata mata kita tidak ada takwa. Apabila mata tidak ada takwa, di situ tunjuk kata hati kita kurang takwa. Tangan kita pula, kalaulah hati kita ada takwa,
dia hantar kerasa faifa dia pergi ke tangan kita ikut takwa. Jari kita tak pegang benda-benda yang haram. Benda tangan kita tak jamuh benda-benda yang bukan hak kita. Jari kita yang tak kuih benda-benda yang membawa kepada benda maksiat. Contohnya telefon duduk dalam tangan kita. Kalau jari kita bertakwa, dia tak tojuh, dia tak cocoh, dia tak teguk tepat-tepat membawa kepada maksiat. Tangan membuka maksiat, mata melihat maksiat, telinga mendengar benda maksiat. Kemudian hati yang takwa saat itu yang hatta pergi pula kepada kerasa kaki kita. Kaki kita tak membawa kita pergi pada tempat-tempat maksiat. Khususnya hari ini tepat 2 Tanuakum. Lebih lagi 28 hari perayaan tahun baru. Kalau hati kita ada takwa, dia hatta kerasa kaki kita, menyebabkan kaki kita bertakwa. Kaki kita tak kayuh ke tempat-tempat maksiat. Walaupun maksiat penuh, bandar penuh gapo sekalipun, kaki kita tak akan membawa kita pergi kepada tempat maksiat. Oleh kerana kaki kita bertakwa. Tetapi kalaulah siapa masa tu kaki kita je kayuh, kita pergi juga pada perayaan yang ada maksiat, itu tunjuk kata hati kita belum ada takwa. Takwa belum bertempat, takwa belum bertapak di hati kita. Maka kita akan jadi orang yang zalimin, orang yang menzalimkan kepada diri kita sendiri. Dan orang yang melakukan kezaliman itu tak lain tak bukan orang yang Allah Ta'ala benci. Allah Ta'ala tak kasih, Allah Ta'ala tak sayang kepada orang yang melakukan kezaliman. Baik, hati yang tidak ada takwa, yang membawa pula tubuh badan dia memperasa ego, berasa lebih. Nah, perasaan dia kata saat ini dia lebih pada orang tu, lebih pada orang ni. Hati kita yang tidak ada takwa saat itu, yang menggerakkan kita timbul perasaan takabur. Dan sifat takabur ialah perkara yang Allah Ta'ala tak kena juga. Innallaha la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tak suka kepada orang yang ego, orang tertona aku apa un. Lalu tu kalimah takwa, kalaulah dia bertepak, dia bertapak di hati kita, nescaya kita jadi orang nom tomtun. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala cerita tentang sifat ibadah Rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dan lain-lain lagi sifat ibadah Rahman yang kita boleh baca dalam surah tu. Kaum muslimin, sifat takabur ialah sifat yang bergadas dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat takabur tak serupa dengan sifat orang panggil tumuhat. Tumuhat orang panggil ความหวังการตั้งใจ พี่น้องต้องพยายามแยกให้ออกระหว่างการหยิ่งยโสกับความใฝ่ฝัน. Kalau kita cek tak tubik, kita faham kata orangที่กำลังพุ่งเป้าไปหาความฝันเขานั้นเราไปนิยามเขาว่าเขาเป็นผู้ที่หยิ่งยโสตะกบฏอันนั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราต้องเข้าใจนิยามของตะกบฏกับการมุ่งเป้ามารจูอะอัลฮัดฟุลมารจูอะเป้าหมายที่เราจะไปเนี่ยบางครั้งเป้าหมายที่เราจะไปเนี่ยคนอื่นอาจจะเห็นว่าเราตะกบฏแต่เรามุ่งเป้าไปถึงจุดนั้นด้วยความคิดและเนียดที่ดีเพื่อส่งเสริมความเจริญให้เกิดขึ้นต่อศาสนาและสังคมประเทศชาติของเราอย่างนี้เป็นต้น Lalu tu kita kena pandai beza di antara takabur dengan tempat hak dia nak pergi wisapa tu. Cuma kita kena beringat kata tempat kita nak pergi wisapa saat itu jijak kepala orang, menzalimkan orang ke tak. Kerana Allah Ta'ala tak suka perkara-perkara tu. Baik, kaum muslimin, sekiranya hati kita yang telah lalu mari itu, หัวจิตหัวใจของเราได้สั่งการดวงตาของเราได้สั่งการประสาทตาของเราได้สั่งการประสาทหูของเรา
ได้สั่งการจมูกของเราได้สั่งการไปยังมือของเราทั้งสองข้างได้สั่งการไปยังเท้าของเราทั้งสองข้างดีไม่ดีมันสั่งการไปถึงอวัยวะเพศของเราไปด้วยdia sangkan kepada faraj kita menyebabkan perkara-perkara anggota kita saat itu buat perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu perkara yang kita perlu dan wajib kita return kelik semula. Kita kap langhan kelik cari takwa semula. Takwaนั้นมันหายไปไหนช่วงที่เราทำมะเสียดนั้นตักวามันได้หลุดร่อนออกไปจากร่างกายของเราตักวามันได้หลุดฐานของมันที่มันสมควรจะอยู่ในหัวจิตหัวใจของเราแต่มันได้หลุดไปแล้วเราต้องดึงมันกลับมาใหม่พอเราดึงมันกลับมาใหม่นะความผิดที่ผ่านมาเราต้องทำการเตาบัตตัวพี่น้องkita kena taubat sebab taubat saat ini wajib bagi kitaการเตาบัตตัวนี่ถือเป็นวาญิบนะครับพี่น้องจะอยู่แบบไม่เตาบัตตัวไม่ได้ kerana kita ada salah ada silap kita penuh takabbur kita penuh dam melaku perkara-perkara maksiat dengan sengaja dengan tak sengaja walaupun tetapi apabila iman dan takwa kita ya return klik mari duduk bertapak dalam lubuk hati kita bertaubahlah dan ingatlah bahawa orang yang bertaubat itu orang yang Allah Ta'ala kasih. Allah Ta'ala kasih kepada orang yang suka taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Ta'ala saat itu suka dan cinta dan juga sayang kepada orang yang suka bertaubat. Kaum muslimin, segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kaum muslimin, segerakanlah kita jadi orang yang Allah Ta'ala kasih. Maka kita pasti bertaubat. Nah, apa yang telinga kita sudah melakukan maksiat, apa yang mata kita sudah melakukan maksiat, apa yang tangan kita sudah melakukan maksiat, apa yang kaki kita sudah melakukan maksiat, setengah-setengah di kalangan kita farad dia dah melakukan maksiat sebelum pada ning, maka kita bertaubatlah. Kita bertaubat taubatan nasuha, nescaya Allah Taala menerima taubatan kita, maka kita akan kembali jadi hamba Allah Ta'ala yang penuh bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kita sesal ataupun kita kesal atas perbuatan kita maksiat yang telah lalu dan kita letak azam di hati kita semenjak pada hari ini penton pai seterusnya aku tak akan melakukan maksiat apa yang aku telah berlaku dan maksiat-maksiat lain juga aku tak akan melaku lagi ya amin ya rabbal alamin. Letakkan azam hati di situ. Itulah pesan ni khutbah kita, mimbar kita pada hari ini suasana hujan nak turun. Kita bertaubatlah supaya Allah Ta'ala membersihkan iman kita, membersihkan hati kita, membersihkan tubuh badan kita seperti mana Allah Ta'ala membersihkan tembok dengan air hujan yang turun semalam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa iyyakum taqwallah faqad fazal muttaqun innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم احفظنا بالإسلام قائمة واحفظنا بالإسلام قاعدة واحفظنا بالإسلام راقدة ولا تشمت بنا عدوا وحاسدا اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك
wa na'udzubika min kulli syarrin khazainuhu biyadik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Aqimus shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.